Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pelajaran kita dan kita telah pun sampai kepada tajuk yang terakhir dalam buku teks tingkatan 4 KSSM ini, yang mana kita telah sampai kepada pelajaran ke-25 di bawah tajuk Wasatiyah Menjamin Kecemerlangan Umat. Kita lihat dulu objektif pembelajaran, iaitu memahami maksud dan dalil wasatiyah. Apa maksud sebenar kepada wasatiyah? Yang kedua, mempelajari 4 prinsip wasatiyah dan prinsip melaksanakan wasatiyah. Seterusnya, macam biasa, jawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Wasatiyah maksudnya ialah pendekatan yang sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Cuma perlu diingatkan di sini, sederhana di sini bukan bermakna biasa-biasa. Sederhana di sini memberi makna tidak melampau. Kerana ada di kalangan umat sebelum kita, iaitu di kalangan Bani Israel, mereka melampau dalam banyak perkara. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini merupakan umat yang wasatiyah, merupakan umat yang disebutkan, kalaupun kita nak terjemah dengan sederhana, tetapi sederhana itu bukan memberi makna biasa-biasa sebagaimana fahaman kita dalam bahasa Melayu ini. Dalil tuntutan wasatiyah yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Maksudnya ialah, dan demikianlah kami jadikan kamu, wahai Muhammad, satu umat terbaik. Nah, Ustaz terjemahkan di sini, ummatan wasatan, umat yang terbaik, umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi saksi untuk memberi keterangan kepada umat manusia. Seterusnya kita lihat kepada dalil tuntutan yang kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saddidu wa qaribu wa'lamu allan yadkhula ahadakum amaluhul jannah wa anna ahabbal a'mali adwamuha ila Allahi wa in qalla. Maksudnya ialah, lakukanlah dengan sempurna atau hampir dengan sempurna. Dan ketahuilah bahawa amalan kamu tidak akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Amalan yang paling disukai Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Baik, terus kepada 4 prinsip wasatiyah. 4 prinsip wasatiyah ini, yang pertama, iaitu kesederhanaan. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kesederhanaan di sini, iaitu melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Jadi sudah Ustaz nyatakan tadi, kesederhanaan bukan bermakna sederhana biasa-biasa, berada di pertengahan, bukan terbaik, bukan terburuk. Itu bukan makna wasatiyah atau kesederhanaan di sini. Kesederhanaan di sini memberi makna kita tidak melampau sebagai umat-umat sebagaimana umat yang lain. Jadi maksud wasatiyah ialah melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Mematuhi syarat dan juga boleh kita katakan mematuhi syariat. Aspek kesederhanaan iaitu menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh tanggungjawab. Buat tugas dengan sempurna, bukan buat tugas sederhana-sederhana, buat dengan sempurna, dengan penuh rasa tanggungjawab. Yang kedua, memenuhi syarat dalam tugas, arahan dan prosedur. Memenuhi syarat. Tugasan dibuat itu memenuhi syarat yang ditetapkan untuknya.
Yang ketiga, melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Hamba Allah, kita ni hamba Allah. Kita ni khalifah. Kita ini penjaga. Kita ini orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk menjaga bumi, untuk berada di atas muka bumi dalam keadaan mentaati peraturan dan perintah daripada Allah SWT. Dalil kesederhanaan ini firman Allah SWT, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Surah Al-Furqan ayat 67. Maksudnya ialah, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak melampaui batas dan tidak pula kikir, iaitu tidak pula kedekut, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Baik, teruskan dengan 4 peristiwa wasatiyah yang kedua, iaitu keseimbangan. Nak dikatakan seorang itu mengamalkan wasatiyah, maka dia perlu ada keseimbangan, iaitu memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Mana keseimbangan itu memenuhi keperluan. Keperluannya dari sudut rohani, jasmani dan juga akal, seimbang semua perkara tersebut, maka dengan itulah yang dinamakan dengan keseimbangan. Okey, kita lihat pula aspek keseimbangan ini. Pertamanya, dari sudut rohaninya macam mana? Melaksanakan ibadah fardu dan sunat dengan istiqamah. Dari sudut rohaninya, solat, ibadat fardu, ibadat sunat itu dilakukan dengan konsisten. Istiqamah maknanya berterusan. Kemudian yang kedua, menghayati Al-Quran dan zikir dengan bersungguh-sungguh. Menghayati Al-Quran dan zikir dengan bersungguh-sungguh. Buat apa yang ada dalam Quran itu dengan sepenuh hati. Yang ketiga, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Ini merupakan aspek kerohanian. Melakukan ibadah itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini aspek rohani. Kemudian kita nak tengok keseimbangan dalam aspek yang kedua, iaitu jasmani. Rohani, jiwa. Jasmani, mengambil makanan yang baik dan seimbang untuk menjaga kesihatan. Ambil makanan yang baik, yang seimbang, yang diperlukan oleh tubuh badan kita, supaya kita dapat jaga kesihatan. Yang kedua, berehat setelah penat bekerja supaya badan kembali cergas dan bertenaga. Yang ketiga, memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Dari sudut keperluan tubuh manusia itu dipenuhi keseluruhannya supaya jasmani manusia, tubuh badan manusia ini akan dapat berkembang, akan dapat dijaga dengan baik. Maka dengan itu kita ini dapat menjaga keseimbangan dari sudut kejadian seorang manusia. Okey, yang ketiga, aspek yang ketiga, rohani, jasmani, dan yang ketiganya ialah aspek akli, iaitu akal. Menjauhkan barang larangan yang boleh merosakkan akal seperti dadah dan arak. Ini sememangnya telah pun diharamkan dalam agama kita. Perkara yang boleh merosakkan akal ini dikira sebagai suatu perkara yang telah pun diharamkan untuk diambil ataupun untuk dimakan dan diminum oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menggunakan akal sebaik-baiknya untuk meningkatkan ilmu. Guna akal untuk cari ilmu. Guna akal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Jangan guna akal untuk perkara-perkara yang boleh merosakkan. Guna akal untuk menyusahkan manusia lain. Jadi, ini perkara yang patut kita jaga. Yang ketiga, memajukan diri dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan negara. Majukan diri. Bila setiap individu majukan diri, maka wujudlah masyarakat. Masyarakat yang maju. Bila masyarakat itu maju, maka secara automatik sebuah negara itu menjadi negara yang maju. Okey, baik.
Dalil keseimbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maksudnya ialah dan antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Jadi kita nak kan, oleh kerana kita nak keseimbangan, maka kita nak keseimbangan itu kesenangan dunia, kesenangan di akhirat. Dan kesenangan di akhirat itu lambangnya apa? Selamat daripada dibakar dalam api neraka. Kita kembali semula kepada 4 prinsip wasatiyah yang ketiga. Maksudnya iaitu keadilan. Adil apa dia? Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Perlu diingatkan bahawa adil bukan bermakna sama rata. Adil maksudnya ialah meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Memberikan sesuatu sesuai pada masa, suasana, masa dan tempat. Ustaz nak bagi satu contoh bagaimana adil ini bukan bermaksud sama rata. Iaitu kamu pastinya ada adik-beradik. Ada adik-beradik yang lain, ada yang kecil, ada yang besar. Maka kalau ayah itu merupakan ayah yang adil, maka abang yang besar yang perlukan belanja yang lebih untuk dia pergi sekolah dan mungkin terpaksa pula untuk berada di sekolah dalam tempoh yang lama, stay back lah, begitu macam tu, macam ni. Maka ayah bagi belanja yang lebih kepada abang, kepada kakak yang besar. Mungkin ayah bagi RM10 ataupun berapa-berapalah. RM10 sehari ke bagi untuk kakak atau abang yang pergi sekolah dan mungkin kena belanja untuk makan minum sementara menunggu waktu balik. Dalam masa yang sama dia ada adik kecil umurnya setahun. Ayah tak bagi duit pun dengan dia. Ayah tak bagi apa-apa pun dengan dia. Tak bagi duit belanja RM10 yang diberi pada kakak abang tadi, tak diberi kepada adik. Adakah ayah tidak adil? Inilah adil. Ayah tidak memberi kepada adik, tapi ayah bagi keperluan adik, bagi makan, bagi jaga dengan baik. Walaupun tak diberikan wang yang sama nilai, ini dipanggil sebagai keadilan. Kerana apa? Kerana kalau nak diberikan RM10 kepada adik tadi, pasti ianya tidak memberikan apa-apa makna kepadanya kerana dia belum tahu untuk menilai wang tersebut. Jadi ini suatu maksud kepada maksud keadilan yang sebenar, iaitu melakukan sesuatu sesuai pada suasana, masa dan juga tempat. Baik, aspek keadilan menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerima, memberikan hak kepada orang yang berhak menerima. Kalau kita bagi kepada orang tak berhak, itu maknanya zalim, tak adil. Sebab apa? Dia tidak berhak. Sebab tu tak katakan tadi bahawa adil bukan sama rata, agihkan sama-sama, tak. Tapi memberikan kepada yang berhak. Yang kedua, mengambil pendekatan pertengahan yang seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Jika ada perkara-perkara yang melampau, pendekatan-pendekatan yang melampau, maka kita usahakan mengambil pendekatan yang pertengahan yang boleh menjaga kemaslahatan berbagai-bagai pihak, supaya semua yang terlibat akan berpuas hati atau akan mendapat manfaat daripada pendekatan yang kita ambil itu. Kita lihat kepada dalil adilnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Ini suratul Maidah ayat 8.
Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Jangan ada perasaan-perasaan tak puas hati kita tu mendorong kita menjadikan kita ni tak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Sikap adil, sikap memberikan hak kepada yang berhak, melakukan sesuatu tepat pada masanya, itu merupakan suatu perkara yang lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, prinsip wasatiyah yang keempat ialah kecemerlangan. Maksudnya ialah pendekatan terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh pada Allah. Buat dengan pendekatan yang terbaik, nak buat suatu kebaikan dan nak cegah kemungkaran, dan kita menyimpan keyakinan teguh kepada Allah SWT bahawa Allah SWT akan membantu kita, akan memberikan kejayaan kepada kita. Kalaupun tidak di dunia, Allah akan bagikan kejayaan kepada kita di akhirat. Aspek kecemerlangan ialah melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi dan membasmi kemiskinan. Berusaha untuk memakmurkan, menjadikan bumi ini penuh dengan kebaikan. Mencegah diri daripada melakukan kezaliman, kefasikan dan kekejaman. Jika ada kecenderungan peribadi kita nak melakukan sesuatu yang mungkin menganiaya orang lain, maka tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang berbentuk kezaliman, kefasikan dan kekejaman. Yang ketiga, menggunakan kekayaan dunia untuk mendapatkan redha Allah. Guna sebolehnya kekayaan, kemewahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dalam dunia ini untuk kita dapatkan kejayaan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, melakukan tugas ikhlas kerana Allah. Melakukan tugas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kecemerlangan akan dapat kita capai. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Okey. Masih ada baki ayat tapi kita ambil setakat ini sahaja. Maksudnya ialah, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk, yang keji, yang mungkar. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar iman. Maknanya, ciri orang beriman adalah mereka sentiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maknanya orang itu tidaklah dikira benar-benar beriman kalau dia mampu untuk melihat kemungkaran, dia melihat kemungkaran tetapi dia tidak bertindak untuk mencegah kemungkaran yang sedang berlaku di hadapannya. Baik, seterusnya, hikmah melaksanakan wasatiyah. Hikmah kita bersikap mengambil pendekatan wasatiyah ini, iaitu syiar Islam dapat ditegakkan dengan menyempurnakan akhlak dan nilai-nilai murni. Okey, syiar Islam dapat ditegakkan dengan menyempurnakan akhlak dan nilai-nilai murni dalam diri kita. Yang kedua, pembangunan yang menyeluruh dan seimbang dapat diwujudkan kerana adanya kestabilan politik. Okay. Yang ketiga, ekonomi masyarakat yang stabil dapat dijana kerana tidak berlaku pembaziran. Jadi, untuk mendapatkan markah penuh dalam hikmah, kena ada sambungan. Sambungan kepada, seolah-olah kita ada dua ayat. Ayat kedua ada penguat kepada ayat yang pertama. Kita sambung dengan, seperti dengan, kerana, dan supaya, agar. Itu merupakan penyambung-penyambung yang biasa digunakan untuk memperkuatkan ayat itu dan mendapat markah penuh bagi soalan, bagi jawapan ataupun hikmah. Begitu juga dengan pengajaran kepada suatu topik atau kepada suatu ayat. Soalan keseimbangan ialah memenuhi keperluan rohani.
jasmani dan akal secara sempurna dalam semua aspek kehidupan. Huraikan peranan prinsip keseimbangan dalam melahirkan Muslim yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Macam mana nak ambil keseimbangan tu, nak lahirkan seorang Muslim yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kita lihat jawapan yang Ustaz sediakan, menjadikan pengamalnya memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Kerana segala aspek kehidupan dijaga dengan baik. Kesannya, semua tindakan diambil bertepatan dengan syarak. Jika dia jaga semua, maka tindakannya akan ikut sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. Kesimpulannya, kita hendaklah mematuhi semua peraturan Allah agar mendapat keredaannya. Perhatikan, sekali lagi Ustaz nyatakan bahawa perhatikan pada perkataan-perkataan merah yang Ustaz letakkan. Ini merupakan frame rangka untuk menjawab soalan kebat. Mudah-mudahan para pelajar sekalian, para murid sekalian akan dapat menjawab soalan-soalan kebat yang ditemui walaupun tidak sama soalan tersebut dengan apa yang pernah kita semua pelajari. Jadi kita dah sampai kepada penghujung. Sebagai penutupnya, sila klik di bahagian bawah video ini, di bahagian deskripsi. Jawab soalan yang Ustaz sediakan di situ. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.